Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-248. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini adalah seburuk-buruk sifat. Apakah sifat yang buruk tu? Okey, Soleha akan sharekan dengan anda sebentar lagi. Tapi sebelum tu, Soleha nak minta tolong kepada anda semua di luar sana. Tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, kita ada siapa lagi tu? Tak keluar namanya. Okey, Alhamdulillah. Tanpa membuang masa lagi, Soleha akan sharekan dan huraikan tajuk kita pada hari ini, iaitu seburuk-buruk sifat. Soleha nak share dengan anda ada 6 sifat-sifat buruk yang mesti kita jauhi. Kalau kita nak masuk syurga Allah, kita elakkan dan jauhkan diri kita daripada melakukan semua perkara-perkara dan sifat-sifat buruk ni. Okey, yang pertama, jauhi sifat bakhil. Bakhil tu adalah kedekut. Kita sebagai hamba, apa yang ada dekat dunia ni bukan kita punya. Tetapi janji Allah yang kita punya adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita beri kepada orang lain tu, pahala yang dapat dekat kita tu, itu adalah milik kita. Tetapi kalau kereta, rumah, wang ringgit tu, semua tu bukan milik kita. Semua tu hanyalah pinjaman. So janganlah kita ada perasaan bakhil, kedekut dalam diri kita ni. Jauhkan, jangan kita kedekut dan sombong dengan ramai orang, sebab kita yang ada sekarang ni pun bukan kita punya. Allah pinjamkan sekejap je. Allah nak tengok kita. Allah nak uji iman kita. Adakah kita bila ada harta banyak, adakah kita sanggup berkongsi ataupun kita sanggup menolong orang yang susah? Allah sedang melihat perkara itu. Waalaikumsalam Puan Nadia Bibi. Okey, Alhamdulillah. Okey, yang kedua, sifat yang perlu kita elakkan dan jauhi adalah sifat kedua adalah sifat penakut. Siapa yang ada dalam diri dia tu kadang-kadang rasa takut yang terlampau-lampau. Contoh, takut dengan gelap, takut nak pergi masjid, takut nak masuk majlis ilmu, takut nak pergi seminar. So jangan ada dalam perasaan diri kita penakut yang berlebih-lebihan, penakut yang tak kena tempat. Adakah patut kita takut nak pergi masjid, takut nak pergi surau, takut nak pergi majlis ilmu, takut nak kena soal. So buang perasaan takut yang melampau-lampau dan yang tak kena tempatnya tu, buang jauh-jauh. Yang Allah sarankan kita untuk takut adalah takut buat dosa, takut buat maksiat, takut melakukan kesalahan, takut mengundang murka Allah, takut nak mengumpat orang. Kita tahu dah, telah diperkatakan azab yang sangat pedih. So, wajarlah kita takut terhadap azab Allah. Wajarlah kita takut pada hukuman Allah. Tetapi kalau kita takut, nak pergi kubur takut, nak pergi sana takut. So, tak patut dan tak wajar kita kalau takut tak kena tempat. So, bila kita pergi kubur, kalau kita rasa takut, itu adalah satu perasaan di mana kita
bersedia, sentiasa ingatkan diri kita bersedia untuk menghadapi kematian, sebab kematian tu adalah satu kepastian. So takut nak pergi melepak, takut nak pergi disko. Kita tahu kalau pergi disko, itu adalah tempat yang bahaya, tempat yang boleh menjerumuskan diri kita ke arah maksiat. So hari ini saya share kepada anda sifat-sifat buruk yang perlu kita elakkan. Penakut nak pergi majlis ilmu, penakut nak upgrade ilmu, penakut nak buat wakaf, penakut nak buat sedekah. Kita tak perlulah takut benda-benda kebaikan. Kita hendaklah berani dan ambil risiko, cabar diri kita untuk mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita berhak untuk buat pilihan. Kalau kita boleh buat pilihan untuk ubah hidup kita menjadi yang lebih berjaya, lebih berilmu, kenapa kita tak nak berubah? Kita takut, duk sangat pegang perkataan takut. Takutlah duit habis, takutlah ilmu tu tak amalkan. So buang segala anasir negatif. Buang segala perkara-perkara negatif yang mengganggu fikiran kita. Okey, sifat buruk yang ketiga adalah sombong. Hendaklah kita berjalan di muka bumi Allah ni, jangan mendabik dada, jangan merasakan diri tu hebat. Kita tak hebat. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sombong. Apa yang kita ada sekarang ni bukan milik kita. So semua tu adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong, jangan cakap besar. Contoh kalau kita sekarang ni dah buat sale 1 juta, duk kita sombong, lalu Allah tarik nikmat. Jangan macam tu, sebab bila kita makin sombong, kita lupa diri, lupa Allah Subhanahu Wa Taala, lupa dah nak sedekah, lupa dah nak zakat. So Allah tariklah nikmat tu. Kita kalau tak nak Allah tarik nikmat dalam kehidupan kita, hendaklah kita banyakkan bersyukur. Jangan sombong, jangan cakap besar, jangan cakap apa yang kita ada ni kita punya. Allah boleh tarik sebab kita, kesombongan kita, yang kita anggap segala harta ni kepunyaan kita. Sehingga kan kita tak kejar akhirat. Kita dok pentingkan kejar sangat keduniaan, balik lewat malam, sampaikan solat kita tinggal, tak jaga kebajikan isteri, tak jaga kebajikan anak-anak. Lalu Allah tarik nikmat rezeki tu sekelip mata je sebab kesombongan diri kita. So jangan sombong. Satu lagi dalam bab menuntut ilmu. Kalau kita dah pernah dengar ilmu tu, jangan kita dok sombong, alah aku dah pernah dengar ilmu tu, tak perlu dah nak belajar lagi, tak perlu nak masuk kelas lagi. Jangan. Kita manusia ni, sifat kita adalah lemah, sifat kita adalah pelupa. Dan dalam surah Al-As pun, Allah sentiasa mengingatkan kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. So kita kena ulang-ulang balik. Ilmu tu sendiri adalah untuk diulang-ulang. Mengulang ilmu itu adalah zikir. So jangan rasa rugi, jangan rasa tak berguna kalau kita terus mengulang-ulang membaca ilmu, baca buku FTR ke, baca Al-Quran. Itu hendaklah diulang-ulang. Macam kita solat kita solat hari-hari. Itu adalah rutin ibadah yang kita ulang-ulang dan lakukan secara konsisten. Kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sombong. Okey, sifat yang keempat, yang sifat buruk yang perlu kita elakkan dan jauhkan, na'udzubillah min zalik, dalam kehidupan kita adalah sifat takabur. Sifat takabur ni lebih kurang macam sombong tadilah, bercakap besar, and then cakap yang bukan-bukan, mulut suka sakitkan hati orang. Jangan kita takabur, kabaro, membesarkan diri kita. Kita rasa keakuan dalam diri kita. Jangan rasa kita hebat. Jangan rasa kita adalah yang lebih baik daripada orang ramai. Sebab kita ambil pengajaran daripada kisah syaitan yang dicampakkan daripada dalam syurga terus ke dunia kerana kesombongan diri iblis. Iblis, syaitan. So kita jangan jadi seperti syaitan, kerana syaitan tu dia bijak. Syaitan tu pandai, tinggi ilmunya. Namun yang buat Allah murka adalah kerana kesombongan dirinya. Merasakan diri dia lebih baik dan lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah campakkan syaitan keluar daripada syurga. Kita tak nak macam tu. Sama juga kita manusia. Jangan merasakan diri tu lebih baik, tetapi cuba untuk improve diri setiap hari. Jangan merasakan diri tu lebih pandai daripada guru, daripada orang lain, sehingga ada perasaan takabur, keakuan dalam diri aku. Kita cakap aku je, mesti aku je yang berjaya.
mesti aku je yang dapat sales banyak. Kita tak boleh macam tu. Tetapi kita cuba bantu kawan-kawan kita. Cuba bantu tim kita untuk sama-sama berjaya. Berjaya berjemaah adalah satu yang dituntut dalam Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW pun, Nabi berjuang, berdakwah bersama sahabat. Nabi tak berdakwah seorang-seorang. Nabi lagi diajak ramai-ramai, para sahabat, para khulafa ar-rasyidin untuk sama-sama berjuang menegakkan agama Islam. Okey, yang seterusnya adalah keburukan sifat yang kelima adalah mengumpat. Tahu je lah dosa apabila kita mengumpat ataupun menyebarkan aib orang, memfitnah orang, melakukan ghibah adalah berdosa besar. Boleh jadi kalau kita ada dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun dengan Allah, dan kalau kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Tetapi dosa sesama manusia, kalau manusia tersebut tak ampunkan kita, maka di padang mahsyar nanti, merangkak-rangkaklah kita dok cari orang yang kita dok mengumpat waktu dekat dunia. Orang yang waktu kita sebarkan aib dia. Kalau dia tak ampunkan kita, sampai itulah lagi tergantung amal kita. So jangan dok sakitkan hati orang, minta maaf, jangan lukakan hati orang, jangan buat dosa dengan manusia, sebab dosa dengan manusia kena settlekan dengan manusia, bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi andai dosa kita dengan Allah, contoh kalau mencuri ke, merompak ke, minum arak ke, kita boleh minta ampun dan bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa mengumpat, memfitnah, ghibah ni, dosanya mesti diampunkan dengan pengampunan daripada manusia tersebut. Sebab kita kalau buat salah dengan manusia kita minta ampun. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, dosa dan sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang mesti kita buang dan jauhkan daripada diri kita adalah sifat riak. Sifat riak, menunjuk-nunjuk. Contohlah kalau dia beramal, sehingga kan ada perasaan negatif, penyakit hati yang sangat luar biasa dalam diri dia. Ada perasaan riak, dia cakap, okey hari ni saya dapat sales sekian-sekian. Nak tahu? So saya sangat hebat. Anda boleh contohi saya. So jangan ada perasaan riak. Sebab tu saya kata, kita dalam nak menyebarkan kebaikan, always jaga niat. Always reset niat kita. Sebab niat kita ni boleh berubah dalam sekelip mata. Kita pagi ni niat macam ni, niat kebaikan. Tiba-tiba duk tengah hari, dah rasa letih, dah rasa lemau. Tiba-tiba niat kita berubah. Sebab tu kita manusia always kena reset niat. Jangan ada perasaan riak. Tetapi riak dan untuk menginspirasikan adalah dua perkara yang berbeza. Sebab tu, nilaian hati manusia ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu. Sebab tu kita tak boleh nak kata orang dia buat kebaikan, dia derma untuk banjir ke, nak menunjuk lah tu, nak tunjuk diri dia banyak duit lah tu, tak boleh. Jangan bersangka buruk. Sebab itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi memang dia ikhlas untuk menyumbang. Kita tak tahu hati manusia macam mana. Ikhlas tu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam diri kita, didiklah ya Allah, jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan yang terlampau over sangat sehingga kan ada perasaan negatif yang boleh menjerat diri kita ke kancah maksiat. Berpada-pada. Tak apa, kita niat nak sedekah, niatlah sedekah. Niat nak wakaf, niatlah wakaf. Sebab tu ada yang kata, sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Wakaflah secara sorok-sorok sehingga kan kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu pun yang tangan kanan ni sedang bersedekah. Macam itulah ibaratnya. Kita jangan duk mengutuk-ngutuk orang, jangan duk judge orang sebab kita tak tahu. Hati manusia, urusan hati dia, ikhlas dia hanya Allah yang berhak menilai. Yang penting kita doakan yang baik-baik. Jangan ada suudzon, bersangka buruk, tetapi banyakkan sangkaan baik dan kita sendiri usaha didik diri kita, jangan riak. Jangan riak. Niat menunjuk untuk apa? Niat menunjuk untuk marketing supaya orang tahu, orang trusted. Macam tu tak apa. Tetapi kalau memang niat di hati dia, aku nak menunjuk ni, aku hebat, akulah yang paling famous dekat dunia ni. Sampai macam tu sekali. Didik diri untuk selalu jaga nawaitu kita supaya Allah redha perjuangan kita tak disalah ertikan. Sebab tu ada istilah menunggang agama, salah guna agama. So kita sendiri yang pilih
Macam mana kita nak bawa dakwah tu? Adakah kita nak bawa dakwah tu dari hati ke hati supaya orang yang didakwahkan tu terasa seronok untuk berubah kerana Allah Ta'ala? Sebab tu pentingnya ilmu. Kita kalau hidup kita tak ada ilmu, banyaklah kesalahan yang kita lakukan. Tetapi bila kita asbab, upgrade ilmu, cari ilmu, ada guru yang betul, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada segala penyakit hati, daripada segala anasir buruk yang boleh membinasakan kita. So jauhi sifat-sifat buruk ni, insya-Allah Allah akan pelihara iman kita, takwa kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So Solehah doakan agar anda semua memiliki iman yang mantap, hati yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa merasakan kemanisan iman, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. Solehah minta maaf kalau ada salah silap. Insya-Allah kita jumpa lagi hari Ahad nanti di perkongsian ilmu tajuk yang lain, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.